anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah, kita berterima kasih banyak-banyak kepada Allah kerana Allah Ta'ala telah bagi banyak nikmatnya. Allah Ta'ala bagi banyak kemudahan kepada kita sampai kita dapat gunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu untuk kita hadir dalam majlis zikir di malam Jumaat yang Allah Ta'ala muliakan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah Ta'ala bagi kita pernafasan untuk kita bernafas, menghirup oksigen yang ada di sekeliling kita. Allah Ta'ala bagi nikmat, otak kita terus berfungsi, jantung kita terus berfungsi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita hidayah dan rahmat sehingga menyebabkan kita dapat sama-sama malam ini berada dalam majlis zikir untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingat tentang kematian dan hari akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita akan sama-sama berzikir dengan ratib Al-Aqas yang kita ambil dari kitab Azizul Manal, dan selepas itu kita akan baca ayat pertama surah Al-Kahfi. Dan selepas itu kita akan sama-sama berdoa dengan hajat-hajat yang telah dimaklumkan kepada kami serta hajat-hajat tuan-puan yang cukup rahsia yang tidak perlu untuk kita kongsikan sama-sama. Dan selepas itu kita akan sama-sama bertazkirah dengan tajuk amalan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, kami tak tahu apa-apa. Kami hanya tahu apa yang telah Engkau beritahu kepada kami. Sesungguhnya Engkau itu maha mulia dan maha bijaksana. Tambahlah kepada kami ilmu, tambahkanlah kepada kami hidayahmu, tambahkanlah kepada kami berkat-Mu. Luaskanlah dada kami dengan Al-Quran, sinarilah hati kami dengan cahaya Al-Quran, tambahkanlah cinta dan kasih sayang kami buat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang Engkau cintai. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan insya-Allah kita dapat sekarang paparan telah pun ada, dan mari sama-sama kita pasang niat kita, kita tetapkan hati kita, kita ingat balik tujuan berada dalam majlis zikir, tujuan kita berzikir adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi bila kita nak baca zikir ni, kita pasangkanlah niat kita, doalah kepada Allah Ta'ala supaya kita jadi orang bertakwa, kesan daripada zikir-zikir yang kita sebutkan, yang kita sama-sama baca dalam ratib Al-Aqas ini, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Sediakan Okey. Kita mulakan dengan kita sama-sama baca Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada hadrat Habib kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratil Habibi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ila ruhi Sayyidina Al-Habib Umar ibn Abdul Rahman Al-Attas sahibir ratib wa syaikhil hilang tak? Turun sikit. Wa syaikhi Ali bin Abdillah Baras wa usulihim wa furu'ihim annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله
Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih. Ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih. Ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih. Ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Astaghfirullah. 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 Taibuna ilallah. Taibuna ilallah. Taibuna ilallah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Karim, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Karim, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Karim, Ya Allah bihusnil khatimah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. Yang kepada alim-alim yang lain tak ada? Ha? Tak ada, okey. Tak apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait, kepada sahabat-sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada orang-orang soleh, kepada sahib ratib dan juga keturunannya yang membawa ratib ini sampai ke Semenanjung Tanah Melayu, sampai ke Nusantara ini, juga kepada guru-guru kita, mak bapak kita dan semua orang yang berjasa kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay, senaraikan. Kita dan sekarang ni, malam ni kita sebagai latihan juga, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta sangat kalau boleh kita baca paling tidak 10 ayat yang pertama dalam surah Al-Kahfi. Tapi untuk malam ini sebagai latihan kita nak biasakan kita baca ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini menyatakan kesyukuran kita kepada Allah sebab Allah Ta'ala bagi kita Quran. Dan yang kedua, sebab Allah Ta'ala bagi kita Quran melalui hambanya yang paling dia sayang, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita baca ayat ni, kalau boleh lepas ni kita hafal, ya. Kita baca sebanyak 3 kali,
Lepasnya kita hafal yang pertama ni saja kan. Mudah-mudahan atas kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, disebabkan penurunan Allah Ta'ala bagi kepada kita Quran, mukjizat yang paling besar yang Allah Ta'ala pernah cipta kan. Mudah-mudahan nanti kita pun diberkati oleh Allah Ta'ala, dilembutkan hati kita, dilapangkan dada kita, diterangkan hati kita dengan Al-Quran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan hari kita insya-Allah kita akan sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Mula-mula kita utamakan hajat-hajat daripada kawan-kawan kita, sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap, kalau nak doa kita dimakbulkan, kita doakan dulu hajat-hajat orang-orang mukmin yang lain ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da'imal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibi saniyah, waghfir lana ya dhal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Salli ala Muhammadin wa alihi khairil wara sajiyah. Wahai Tuhan yang cepat redanya, wahai Tuhan yang cepat redanya, wahai Tuhan yang cepat redanya, redailah kami dengan segera. Kami tidak sanggup lagi berada di luar keredaan-Mu. Hati kami gelisah, hati kami resah disebabkan kami berada di luar keredaan-Mu. Andainya Engkau masukkan kami ke dalam keredaan-Mu, ke dalam keampunan-Mu, hati kami akan kembali tenang. Dan sesungguhnya Engkau menyayangi hamba-hamba-Mu yang berzikir kepadamu, yang bertaubat kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wahai Tuhan yang luas ilmunya, wahai Tuhan yang luas rahmatnya, kami mohon dengan rahmat dan ilmu-Mu agar Engkau memakbulkan doa-doa yang kami pohon kepadamu ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada ahli keluarga Sabrina Zuki dan keluarga kita semua yang dijangkiti COVID agar diberikan kekuatan dan diberikan kesihatan seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada Sab dan juga adik-beradiknya kemurahan rezeki-Mu untuk membantu keluarga mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami sayangi dari wabak penyakit yang berbahaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang Engkau cukupkan agar kami boleh terus membantu orang-orang lain, hamba-hamba-Mu yang memerlukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah Zain, baby yang dinanti-nantikan selama ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pindahkanlah Haji Muhammadi Iman dari Kelantan ke HQ Putrajaya atau negeri-negeri yang berdekatan dengan negeri Selangor. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sembuhkanlah dia dan Kau berilah kekuatan dan semangat kepadanya. Kau berilah kekuatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah kesembuhan, kekuatan dan semangat kepada siapapun yang menghadapi kehilangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami semua dari rasuah dan permudahkanlah segala urusan dalam pekerjaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu dalam majlis yang Engkau berkati ini, agar Engkau berikan keampunan kepada almarhum dan almarhumah Nur Azila Abdullah, Jamilah Maddum, Ahmad bin Ismail,
Ainun binti Baba, Muhammad Asmi bin Ahmad, Abdullah bin Muhammad, dan juga mohon Allah Ta'ala, mohon engkau agar berikan berkat dan rahmat kepada keluarga Encik Alim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau kurniakanlah kesembuhan yang sepenuhnya dengan seberapa segera kepada anak anda kami Muhammad Yusuf bin Zakaria yang telah pun menjalani pembedahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu dalam kehidupan kami ini dan seterusnya agar terhalang dari segala bencana penyakit yang berbahaya yang sangat kami khawatirkan. Dan kami mohon agar Engkau selamatkan kami daripada lalai dalam beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kejayaan kepada anak kami agar mereka sentiasa beriman, bijaksana dan berjaya dalam bidang yang dicita-citakannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya Engkau masih memberikan kami waktu, kuatkanlah iman kami untuk lebih mengenali-Mu ketika susah harta dan ketika kaya harta. Janganlah Engkau biarkan kami lalai dengan nafsu sendiri dan tunaikanlah hajat kami sekeluarga agar dapat menunaikan umrah dan haji pada tahun yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, hati kami amat gelisah dan sedih dalam menghadapi situasi negara kami. Ampunilah dosa kami. Hanya pada-Mu jua kami berharap agar diberikan kejayaan dalam pekerjaan, perniagaan serta perancangan yang baik agar dapat menyelesaikan beberapa masalah yang sedia ada dan seterusnya memberikan keberkatan di dalamnya. Ya Allah, andainya ada jodoh buat ahli-ahli keluarga kami, tentukanlah pasangan hidup mereka sebagai penyejuk hati dengan menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang matlamat akhirnya adalah mudahkan kami mencapai syurga-Mu. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit sahabat-sahabat kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah sahabat kami Nazaruddin bin Akub yang sedang menderita sakit berpanjangan akibat gangguan jin dan syaitan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk kepada jalan yang benar. Jagalah iman keluarga kami dari terjebak dengan mereka yang mempunyai fahaman yang salah dalam beragama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskanlah Hajah Siti Hawa dari segala gangguan jin dan saka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa arwah-arwah yang kami sayangi. Terimalah semua amal mereka, lapangkanlah dan terangilah kubur mereka. Sejahterakanlah mereka sentiasa dan selamatkan mereka dari segala siksa kubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kesembuhan kepada Cik Enab dan jadikanlah dia kembali sihat sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, pulihkanlah ingatan Puan Nadrah supaya pulih seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan kurniakanlah izah agar dapat menyambung pelajarannya ke universiti di peringkat ijazah pertama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon agar anak anda kepada Hajah Nurmala yang bertugas di Abha Arab Saudi agar dilindungi dan diberi kesihatan yang baik, dan juga anak-anak dan keluarganya yang berada di sini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah keluarga Hajah Izlin dan juga keluarga suami Hajah Izlin dan ibunya agar Allah Ta'ala angkat segala penyakit yang mereka ada sekarang. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada Haji Jama'in Manab dan keluarganya dengan kefahaman ilmu Al-Quran serta pengetahuan dari sisi-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah Hajah Zaliha dari penyakitnya slip disc, urat saraf, dan hindarkanlah keluarganya dari segala virus penyakit-penyakit, dan kurniakanlah kepada mereka sakinah, mawaddah, rahmah, ketenangan, kasih sayang dan rahmat-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah kesakitan telinga Hajah Bahariah sepenuhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu juga, ya Allah, agar Engkau memakbulkan semua hajat-hajat yang ada dalam hati-hati kami semua di sini yang kami malu untuk nyatakan bersama.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada siapalah lagi kami dapat berharap dan berdoa selain padamu. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Siapakah yang akan menyahut doa-doa kami? Siapakah lagi yang akan dapat mengangkat kesusahan kami ketika kami berdoa selain darimu, ya Allah? Wahai Tuhan yang suka mendengar hamba-hambanya berdoa. Wahai Tuhan yang suka hamba-hambanya sama-sama berdoa untuk sesama mereka. Kami sekarang ini pada malam yang Engkau muliakan ini berkumpul untuk berdoa kepadamu. Kerana kami tahu hanya Engkau saja yang dapat memakbulkan doa-doa kami. Malahan Engkau dapat memberi lebih daripada apa yang kami harapkan. Dan itulah yang sentiasa berlaku, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku kelemahan kami. Kami tidak akan mampu menyebut nikmat-nikmat-Mu satu persatu. Apatah lagi untuk mensyukuri nikmat-Mu satu persatu. Maka maafkanlah kami, ya Allah, atas kurangnya rasa syukur kami kepadamu, atas kurangnya ucapan syukur kami kepadamu, atas kurangnya perbuatan syukur kami kepadamu. Sedang Engkau adalah Tuhan yang maha mensyukuri atas segala kebaikan yang kami lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah kurniakan kepada kami nikmat-Mu yang paling besar, iaitu mukjizat yang paling besar Al-Quran, dan juga hamba-Mu yang paling agung, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau juga telah mengurniakan kepada kami nikmat yang paling besar, seorang ibu yang bernama Sayyidatina Khadijah kepada kami, dan yang mereka sentiasa mendoakan kami semua, ya Allah. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang menghargai kasih sayang-Mu, yang menghargai kasih sayang Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghargai kasih sayang bunda kami Khadijah radhiyallahu anha, dan yang menghargai ucapan-ucapan Al-Quran kepada kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najina mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita bersyukur, ya Allah, kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala sebab kita telah melalui sebahagian dari majlis zikir kita dengan penuh konsentrasi, dengan zikir-zikir, dengan puji-pujian kepada Allah, dengan selawat buat kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sempat mendoakan, ingat kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, terutamanya arwah-arwah kesayangan kita yang telah pun pergi meninggalkan kita bertemu ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita teruskan lagi perjalanan kita tentang tazkirah kita. Tazkirah kita bertajuk Makna Amalan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan dalam ratib kita ada baca Al-Fatihah. Maka sebab itulah kita nak bincangkan tentang amalan Al-Fatihah ini. Sebelum ni kita dah bincangkan tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab dalam ratib kita ini kita akan baca kan isti'adzah, dan mohon perlindungan kepada Allah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan a'udzubillahis samiil alim min hamazatis syayatin, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim, dan dengan permohonan perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Fatihah ini kan kita tahu ayat pertama dalam Al-Fatihah adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita cuba fokuskan untuk nak faham apa makna Bismillahirrahmanirrahim, ya. Mula-mula kita tanya kat diri kita, kenapa baca bismillah? Kenapa kita baca bismillah, ya? Okay. Kita baca bismillah sebab Tuhan suruh. Kita baca bismillah sebab Tuhan suruh. Kan senang je kan? Tak payah kita nak fikir banyak-banyak, walaupun orang cabar kita, jangan layan.
Kalau misalnya kita tanya kat diri kita atau orang tanya kepada kita, kenapa baca bismillah? Jawabnya dengan tepat dan jelas sekali adalah sebab Tuhan suruh. Senang Baik, teruskan. Dan apa buktinya? Allah Ta'ala kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Khalaqal insana min alaq. Tuhan yang telah menjadikan kita dari sebuku darah beku atau dari segumpal darah. Ini perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah perintah kita. Allah Ta'ala kita tu siapa? Tuhan yang telah menjadikan kita. Namanya siapa? Namanya Allah. Namanya Ar-Rahman. Namanya Ar-Rahim. Senang kan? Jadi tak payah kita nak layan orang-orang yang suka menimbulkan keraguan. Kenapa baca bismillah? Sebab itulah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Buktinya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okay, kenapa nak patuh suruhan Tuhan? Kadang-kadang timbul pula setan, dia akan bisik kepada kita. Setan jin, iblis dan juga setan manusia. Kan dia bisik kan kat telinga kita, kenapa nak ikut suruhan Tuhan? Kenapa nak patuh suruhan Tuhan? Jawapan dia mudah saja. Jawapan dia ada dalam ayat tadi. Teruskan. Sebab Tuhan yang cipta kita, khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Tuhan yang telah mencipta kita dari segumpal darah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Lala Nawi ada soalan? Apa soalannya? Okey, Lala Nawi angkat tangan. Kenapa? Tak jadi Okey, tak jadi, tak apa. Okey. Nak bagi tandas kot. Okey. Sebab Tuhan dah jadikan kita kan? Kita patuhlah perintah dia sebab dia jadikan kita. Kan? Apa buktinya? Tuhan kata khalaqal insana min alaq. Orang cakap, kalau orang lain cakap Tuhan cipta kita, kan? Kita boleh pertimbangkan. Tapi kalau Allah Ta'ala sendiri yang dah cakap macam itu, kita terus terima. Sebab dialah yang telah mencipta kita. Jadi kalau kita tahu sebab kita tahu Allah Ta'ala yang cipta kita dari Al-Quran, kan, maka Al-Quran itu akan bagi berkatnya kepada kita sampai hati kita jadi terang benderang. Macam mana nak tahu hati kita terang benderang? Kita sentiasa insaf yang kita ini dicipta oleh Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Okey, Lala kata dia tertekan. Okey, tertekan sebab COVID ke? Ataupun tertekan macam tu jawab tertekan ni bahaya juga tertekan sebab COVID ke, sebab masalah ke. Okey, tapi seagaknya tertekan dekat dia punya keyboard tu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey. Kenapa Allah Ta'ala cipta kita? Ni soalan yang penting kan. Kadang-kadang timbul pula soalan kan, kenapa Allah Ta'ala cipta aku? Kita kadang-kadang timbul perkara ni terutamanya bila kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi tekanan. Dan kenapa Tuhan cipta aku ni? Kalau aku ni tak diciptakan bagus, tak susah payah aku nak menghadapi tekanan, kesusahan, penderitaan ini. Kan? Baik, ketika kita susah, ketika kita senang, kita akan dapat jawapan dia. Kalau kita rujuk kepada Quran, tengok apa sebabnya Tuhan cipta kita. Tuhan cipta kita sebab Tuhan sayang kepada kita. Sebab Tuhan sayang kita, sebab itulah Allah Ta'ala cipta kita. Kan apa buktinya? Buktinya Allah Ta'ala kata apa? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Dengan nama Allah yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Terjemahan Melayu dia ada kata pemurah, ada kata pengasih. Pokok pangkalnya perkataan Rahman dan Rahim itu maksudnya adalah sayang. Tuhan itu maha sayang, maha kasih, maha mengasihani. Jadi atas sebab itulah Tuhan kata mulakan baca Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita sedar dan insaf yang Tuhan itu sayang kepada kita. Jadi siapa pun yang sayang kepada kita sentiasa bagi yang paling baik untuk kita. Mak bapak kita sayang kepada kita, sebab tu mereka bagi yang baik-baik saja. Kadang-kadang yang tak baik pun dia bagi sebab dia sangka benda tu baik untuk kita. Kan kita terimalah kelemahan mereka sebab mereka bukan Tuhan. Tapi dalam jiwa mereka,
kan Allah Ta'ala bagi sifat yang ada padanya, iaitu sifat yang kasih, sifat yang penyayang kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi bila baca Bismillahirrahmanirrahim, terus kita tanamkan, terus kita ingat dalam hati kita, dalam fikiran kita, yang Allah Ta'ala itu sangat sayang kepada kita. Tak ada siapa yang lebih sayang kepada kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Kenapa mak dan bapak kita cipta kita? Tadi Allah Ta'ala cipta kita kerana dia sayang kepada kita. Kan? Mak bapak cipta kita pun kerana mak bapak kita sayang kepada kita. Inilah rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mak bapak. Maka atas kasih sayang mak bapak kita itulah, dan atas kasih sayang kita kepada anak-anak kita lah, maka kiamat tak berlaku. Tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala, saya bukan menentang mana-mana ustaz yang sibuk cerita mengenai hari kiamat. Tapi tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala, yang saya rasa perlu kita tekankan adalah tak berlaku kiamat selagi ada kasih sayang sesama insan. Selagi mak dan bapa sayang kepada anaknya. Selagi dua orang tu berkahwin untuk melahirkan anak yang disayanginya. Selama itulah kiamat tidak akan berlaku. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berlaku kiamat, maka ketika itu tidak ada lagi kasih sayang sesama insan, tidak ada lagi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sampai Tuhan cakap apa? Tuhan kata, ketika berlakunya kiamat itu, ibu yang mendukungkan anak akan melepaskan anaknya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kan? Kat situ kita lihat ya. Saya teringat ya, kalau baca je ayat tu, kan ketika baca ayat yang Tuhan kata, dan ketika seorang ibu mendukung anaknya akan terlepas anaknya. Kan? Saya teringat masa saya belajar dekat Kolej Islam Kelang, ketika itu ada seorang cikgu ya, nama dia Cikgu Hartini ya, Cikgu Kartini ya. Hartini ke Kartini, saya tak tahu. Sebab dia tak ajar saya, tapi kami kenal dia sebab apa, dia cikgu sains yang dengan pakaiannya Masya Allah tutup aurat betul kan. Bila ketika kawan kami baca ayat ni masa hari perhimpunan, kan, pagi perhimpunan tu, dia seorang dia menangis, subhanallah. Dia seorang dia menangis. Dia menangis teresak-esak, kami nampak daripada bawah. Dan menyebabkan ketika itu, suasana perhimpunan kami itu menjadi hening. Kan disebabkan tangisan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan tuan-tuan lihat, dia kadang-kadang minta maaf cakap. Saya bukan minta maaf cakap. Banyak cikgu-cikgu agama kat situ. Tapi nampaknya hati yang tersentuh pada pagi itu adalah hati Cikgu Kartini ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kan ketika ayat tu Tuhan kata kan, seorang ibu mendukung anaknya sampai dia terlepas. Kita dah nampak sekarang ni kan, dalam dunia ni kenapa tak berlaku kiamat? Sebab apa? Ketika Israel tembak ibu-ibu yang ada dekat Palestin, ibu tu tetap mendukung anaknya. Kena tembak dan mati, anak tu tetap dia dukung. Tuan-tuan lihat kan? Maka sebab itulah tidak berlakunya kiamat. Itu sebabnya kita kena doakan mangsa-mangsa peperangan, mangsa-mangsa kekejaman. Betapa kasihnya mereka kepada anak-anak mereka, mereka tetap tak lepaskan walaupun mereka sedang menghadapi penderitaan yang begitu teruk sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, teruskan. Bila Allah sayang kita, apa patut kita buat? Bila Allah sayang kita, apa patut kita buat? Kan? Teruskan. Kita sembah dia, kita ikut cakapnya. Kita sembah Allah Ta'ala, kita ikut cakapnya. Ya? Kan? Apa Allah Ta'ala kata? Kan? Ni kan malam Jumaat kan? Malam Jumaat kan elok juga kita baca Yasin kan? Apa dalam surah Yasin cakap? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kan? Dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, mengapa aku tidak boleh sembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Ini kisah Habib An-Najjar, kan? Habib An-Najjar. Kan? Habib An-Najjar itu ketika orang marah kat dia, kenapa kau suruh kami pergi ikut Rasul-Rasul? Lalu dia kata, apa salahnya aku nak sembah Tuhan yang mencipta aku? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kita semua, kamu semua akan dikembalikan. Menunjukkan Habib An-Najjar ini adalah seorang yang percaya kepada hari akhirat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dua sifat yang ada pada orang-orang yang beriman kepada Allah, tak kiralah apa pun agama yang diakuinya. Dan apa dia? Pertama, percaya kepada keesaan Allah. Yang kedua, dia percaya kepada hari kiamat. Bukan sekadar dia percaya adanya hidup selepas mati, tapi dia percaya bila berlakunya hidup selepas mati, kita akan dipertanggungjawabkan atas semua perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Orang yang jahat pun ramai yang percaya adanya hari kiamat, adanya hidup selepas mati. Tapi mereka kata apa? Kami tak akan ditanya. Kalau kami nanti bila sampai ke akhirat, kami akan dapat syurga punya. Action, perasaan. Tapi orang yang baik, apa pun agamanya, satu, dia percaya kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, yang mencipta segala-galanya, yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan yang keduanya, dia percaya ada hidup selepas mati, dan ketika kita hidup selepas mati itu, kita akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya balik, dihisap apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-puan, kan pada malam ini, malam Jumaat, kan malam yang elok kita baca surah Yasin. Kita dah baca Alhamdulillah satu ayat surah Yasin. Kisah Habib An-Najjar, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk Habib An-Najjar dan juga semua orang yang mengingati Habib An-Najjar dan menghargai perjuangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Macam mana nak sembah Allah, nak ikut cakap Allah bila kita sayang Allah? Kan kita kata kita nak sembah Allah, nak ikut cakap Allah. Kan macam mana kita nak sembah Allah ni bila kita sayang ke Allah? Kan jawapan dia Allah Ta'ala bagi tahu, Quran bagi tahu begini. Kan Allah Ta'ala kata apa? Kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Muhammad, bagi tahu ini yang aku suruh engkau bagi tahu. Jadi menunjukkan aku bagi tahu, bagi panduan ini. Aku akan terangkan hatimu, aku akan lapangkan dadamu kalau kamu buat apa yang aku suruh ni. Apa dia? Tuhan kata, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah Nabi Muhammad SAW. Ikutlah daku, kata Nabi. Kan? Nescaya Allah Ta'ala akan menyayangi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kan? Kalau kita dah tahu Tuhan tu sayang kita dan kita nak sayang kepada Allah Ta'ala, kan? Macam mana nak sembah Allah Ta'ala? Ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa janji Allah? Kalau kita ikut Nabi Muhammad, maknanya kita sayang Allah. Dan bila kita sayang Allah, Allah Ta'ala kata apa? Yaghfir lakum dhunubakum. Allah Ta'ala akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kan? Itu janji berita gembira Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang sayang kepada Allah, dan dia buktikan sayang dia kepada Allah dengan dia ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, teruskan. Okey, macam mana nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula? Nak ikut Nabi pula macam mana? Kan sayang ke Allah, macam mana ikut Nabi? Nak ikut Nabi itu pula macam mana? Teruskan. Kan dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Kan kita baca bismillah. Okey, teruskan. Okey. Jadi kita kata, apa kena-mengena baca bismillah dengan ikut Nabi dah? Kan? Macam mana? Apa kena-mengena? Maksudnya ikut bismillah, kata bila kita sayang ke Allah, kita nak buktikan sayang kita kepada Allah, macam mana Tuhan ngajar tadi? Kita ikut Nabi. Nak ikut Nabi macam mana? Dengan baca bismillah. Apa kaitan dia? Kan? Okey, kaitan dia begini tuan-puan ya. Kaitan dia adalah
Ketika Allah Ta'ala suruh Nabi baca Iqra, Tuhan katakan Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Lalu Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kan daripada makna Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya apa? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Maknanya kita pun terus mengaku yang Allah Ta'ala itu menjadikan kita. Dan sifatnya apa? Sifatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bukti kita sayang Allah, kita ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan Kan baca bismillah itu rupanya dalam itu ada satu pengakuan bahawa yang cipta kita adalah Allah dan Allah Ta'ala itulah Tuhan kita yang sayang kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Jadi bila orang tu baca Bismillahirrahmanirrahim, kan, maknanya dia itu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan kata, macam mana kalau misalnya non-Muslim yang saya kenal dia sebagai non-Muslim, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan marah kat dia. Entah-entah dia dah Islam. Tapi kadang-kadang dia tak nak mengaku, dia tak nak daftarkan diri sebagai orang Islam. Jangan risau. Kerana keimanan itu didaftarkan elok, tak didaftarkan atas sebab-sebab tertentu pun elok. Pokok pangkalnya kita doakan agar kita semua diberi hidayah dan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan. Apa jadi bila kita tak ikut cakap Allah, tak ikut cakap Nabi? Kalau kita tak ikut cakap Allah, tak ikut cakap Nabi, apa jadi pada kita? Teruskan. Kita jadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Nanti kata, apa ni? Ustaz ni sakut saya dengar ni kan? Baik tuan-tuan, bukan saya cakap. Quran bagi hidayah, bagi bimbingan kepada kita. Apa Quran cakap? Quran kata, Qul. Nabi Muhammad cakap benda ni, Ati'ullah wa Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Allah Ta'ala suruh kita ikut cakap Allah, ikut cakap Nabi. Fa in tawallau, tapi kalau kita berpaling, Tuhan kata, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah Ta'ala tak suka kepada orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Rupanya kafir ini tuan-puan dalam Quran, kan, bukan sekadar orang yang tidak mengakui, kan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat yang dipertanggungjawabkan atas semua amalan kita. Tapi yang dikatakan kafir juga termasuk orang-orang yang mengaku keesaan Allah, mengaku hari kiamat, tetapi mereka yang tak mengaku ikut perintah, yang tak nak ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Dalam Quran, siapa yang mula-mula direkodkan sebagai membaca bismillah? Siapa yang mula-mula direkodkan sebagai baca bismillah? Okey. Saya nak tanya kepada Puan Nadrah. Okey, Puan Nadrah boleh bagi jawapan tak? Siapa yang direkodkan sebagai mula-mula baca bismillah dalam Quran? Okey. Okey, Puan Nadrah tak dapat bagi jawapan, tak apa. Kita tanya pula kepada Lala, kepada Fina. Okey, Fina. Fina. Kepada Puan Nur Safina. Dia angkat tangan. Kita tekan juga. Masuk mami. Masuk. Masuk mami. Wan nak jawab. Okey, Wah. Siapa Wah? Jawab tu kat ni. Wah tu. Okey. Okey, siapa dapat jawapan? Kita buka. Okey, siapa dapat jawapan? Siapa dalam Quran yang mula-mula direkodkan sebagai baca bismillah? Nabi Sulaiman. Okey, betul Hajar Masyita, betul betul Razah Rashid, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman. Dah jawab lambat pula. Okey, sebenarnya Nabi Nuh, saya tersilap tadi tengok gambar cucu ni, bahaya ni tengok gambar cucu kan, habis saya lupa Okey, saya nak menyangkakan Nabi Sulaiman tu Nabi Nuh Okey, iaitu bapa kita Nabi Nuh alaihi salam. Dalam Quran yang mula-mula direkodkan sebagai baca bismillah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Bapa kita yang kita tahu semua Nabi Adam alaihi salam. Okey,
Dia mula melahirkan anak kan, dengan daripada Nabi Syed sampai kepada Nabi Idris. Kemudian lepas itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi bapa kita, kenapa kita kata dia bapa kita? Yang pertama, dialah yang mula-mula baca la ilaha illallah, dan yang keduanya kan bila berlaku peristiwa banjir semua orang mati, jadi yang hidup hanyalah Nabi Nuh alaihi salam dan juga orang-orang anak-anak cucu cicit, orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam ya. Apa dalam Quran Tuhan kata apa? Wa qala, dan Nabi Nuh alaihi salam pun berkata kepada pengikut-pengikutnya, irkabu fiha, naiklah kapal ini. Lepas tu bismillah, dengan sambil berkata bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim ya. Tuan-tuan dirahmati Allah Taala, bila lihat di paparan ejaan majreha tu, dia bila dah di-convertkan daripada Quran kan, bila masuk dalam digital dia selalu hilang kan. Dia asalnya ada macam ya, tak ada titik, kemudian ada baris mat dekat atas dia. Tapi bila baca ayat ni ya, bismillahi majreha, sebutan dia bukan majroha, tapi sebutannya adalah majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang naik Pakistan International Airline ataupun yang naik penerbangan Bangladesh kan, dia punya, biasanya dia pramugari akan cakap kan, Allah muhan bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kalau naik MAS, dia akan bagi satu kad ya. Dalam kad itu dia baca doa pula, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ya. Dua-dua pun boleh ya. Lihat tuan-tuan ni paparan kita kan. Tengok ejaan dia sebenarnya kan, tengok pada majreha yang warna hijau tu kan. Dia majreha dia bukan, sebutannya bukan majriyaha, jangan macam tu atau majriaha, bukan. Sebutannya adalah majreha. Kan bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kan dengan nama Allah kan kami memulakan pelayaran kami ini, dan dengan nama Allah kami akan berlabuh. Itu terjemahan bahasa Melayu lah yang biasa kita gunakan. Dengan namanya kita mulakan perjalanannya, dan dengan namanya kita akan sampai ke destinasi kita. Itu bahasa moden lah, bahasa Melayu modennya jadi kalau tuan-tuan nak baca bismillahi majreha wa mursaha, kan maknanya tuan-tuan berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mulakan perjalanan dengan namamu, aku nak engkau bersama dengan aku, tolong aku, dan aku berdoa kepadamu supaya aku sampai ke destinasi aku selamat, sebagaimana engkau menyelamatkan Nabi Nuh dalam perjalanannya di kapal yang penuh mukjizat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Teruskan. Ya tuan-tuan okey. Senang boleh baca lepas ni, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim teruskan. Okey, kenapa kita panggil bapa kita itu sebagai Nuh? Siapa boleh jawab? Ada siapa boleh tolong jawab? Ustaz Muhammadi Iman. Halo. Ya, kenapa? Line okey tak? Halo. Alamak, putus pula. Ini kelentong Online ni. online. Okey. Dengar lah. Halo. Okey, Zain angkat tangan Zain. Okey, Zain angkat tangan. Okey. Kenapa Zain? Kenapa kita panggil bapa kita tu sebagai Nuh? Saya tak tahu. Dia tak tahu. Okey, tak apa, tak tahu Orang beriman memang macam itulah Kalau dia tak tahu, dia cakap tak tahu Okey, tak apa. Teruskan. Sebab bapa kita itu selalu menangis. Dia menyesali kerana tersilap doa. Dalam bahasa Arab tuan-tuan kan, perkataan nama Nabi Nuh bapa kita ni kan, daripada perkataan naha, ya nuhu nuhan, yang maknanya meraung dan meratap. Kan bapa kita ini menangis sebab apa? Kan sebab doanya dimakbulkan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, bila kita berdoa kepada Tuhan, kan tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, ada kalanya kan, bila Tuhan makbulkan, akhirnya kita menyesal. Tu kadang-kadang Nabi cakap, kalau Tuhan tak makbulkan, bertenang, relax. Sebab Tuhan mesti bagi yang baik untuk kita. Kalau tak bagi baik kat dunia, Tuhan akan bagi baik dekat akhirat. Contoh yang paling senangnya adalah Nabi Nuh alaihi salam.
Apa doa dia? Selepas 950 tahun dia berdoa kepada Allah kan supaya kaumnya itu kembali beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Taala. Tapi kaum dia pergi baling batu kepada dia sampai tenggelam di dalam batu, tuan-tuan. Begitu kejamnya kaum dia. Padahal dia ni orang yang baik kan, orang yang memang lemah lembut dengan kaum dia. Dia tak nak malukan kaum dia akan cakap baik-baik Okey. Tetapi kan itulah balasan kaum dia. Lalu apa kata Nabi Nuh AS? Dia berdoa agar Tuhan hukum kaum dia itu. Lalu Allah Taala pun kan turunkan banjir besar kepada kaum dia dan kaum dia mati semua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, sampai satu ketika bila semua orang kafir dah mati semua, kan Nabi Nuh AS ni pun dia mulakan pekerjaan dia dengan dia buat tembikar. Dia dah siap tembikar, dia jual. Sekali tiba-tiba ada seorang kaya ni dia datang, dia beli semua tembikar tu. Dia kata, "No, aku nak beli semua tembikar." Tembikar. Okey, Nabi Nuh kata, "Okey, belilah, aku jual. Aku jual lah." Orang tu pun ambil lah semua tembikar tu. Dekat depan Nabi Nuh AS, dekat depan tu lah dia pecahkan. Dia pecahkan semua tembikar yang dia beli tu. Nabi Nuh AS kata, Encik. Kenapa pergi musnah, pergi pecahkan semua tembikar yang encik beli ni? Aku kan dah beli. Masuk hati aku dah nak buat apa? Memanglah encik dah beli, tapi encik jangan lupa. Kan tembikar tu saya yang buat. Memang terasa hati saya sangat kalau encik pergi musnahkan, pecahkan tembikar tu depan saya. Lalu kata orang tu, dia kata, "Wahai Nuh, aku ini sebenarnya malaikat. Tuhan hantar aku." Kan, dia kata nak bagi tahu kat engkau. Yang cipta orang-orang kafir yang mati disebabkan banjir itu adalah Allah Ta'ala. Tiba-tiba yang kau minta doa kat Tuhan adalah supaya mereka tu hancur. Jadi macam mana perasaan kau? Kalau kau nak faham bagaimana keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, kan, kau tanyalah kat diri kau, apa perasaan kau kalau barang-barang yang kau cipta itu, kan, yang kau sayang itu tiba-tiba dimusnahkan depan kau. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi Nabi Nuh begitu terasa dalam jiwanya, kan, begitu terpukul hatinya. Sejak daripada itulah dia menangis, ya. Dia menyesal sangat, kan, kenapalah dia doa macam tu, kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kan, dekat situlah kita lihat kenapa kadang-kadang bila kita doa tak dapat, it's okay. Ingatlah pada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Teruskan, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kisah doa masylul. Ini kita kata macam mana doa mengamak mak dengan bapak, tuan-tuan. Kan, kalau kita sebagai mak dan bapak lah terutamanya, jangan sembarang doa. Inilah kisah dia, kisah doa masylul ni. Apa kisahnya? Okay, saya bagi head note saja. Okay, ada seorang ayah ni seorang yang soleh, ayah yang soleh, kan. Dia berdoa untuk anaknya yang derhaka. Kenapa anak tu derhaka, kan? Dikatakan anak tu derhaka sebab apa? Anak dia pergi curi duit bapak dia. Bapak dia memang dia cakap kat anak dia, "Abah ada simpan duit untuk kau belajar." Tiba-tiba, kan, dia kata, "Abah dah simpankan duit tu, saya nak duit tu." Engkau nak gunakan duit tu untuk apa? Suka hati saya lah. Begitu pula. Padahal itu kan bapak dia yang bagi. Tapi dia nak juga duit tu untuk dia nak berjoli, kan. Jadi lepas tu dia pergi curi duit tu, dia rampas duit tu. Jadi bapak dia sedih sebab duit tu kan untuk dia belajar, bukan untuk dia berjoli. Lalu bapak dia pun pergilah ke Kaabah, berdoa depan Kaabah, minta Tuhan hukum anak dia. Tuhan makbulkan doa dia. Apa jadi? Tuhan hukuman Tuhan, jadikan anak tu lumpuh, tak boleh berjalan. Lepas tu bila bapak dia tengok anak dia macam tu, bapak dia kesian. Anak dia pun kata, Abah doa tengok saya jadi macam ni, bah. Tolonglah doakan, ampunkanlah saya, bah. Okeylah, Abah kata, apa doa aku ampunkanlah kau. Okey, Abah nanti akan pergi balik ke Mekah. Abah pergi balik ke Kaabah untuk Abah doakan supaya kau sembuh, kan. Jadi belum sempat, bila bapak dia naik je kuda tu meronta-ronta, bapak dia jatuh, bapak dia mati. Tak sempat berdoa depan Kaabah. Jadi anak dia lagilah menyesal, kan. Dah buat dosa. Lepas tu lumpuh pula tu akibat dosa dia. Kemudian tengok bapak dia pula meninggal, sedangkan bapak dia sayang kepadanya, kan. Siang malam pun dia pula pergi ke Kaabah. Siang malam dia menangis depan Kaabah. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah nampak dia menangis, dia pun kesian, kan, kemudian dia ajarlah kepada orang anak-anak tadi tu dengan doa masylul, ya. Dia pun bacalah doa masylul tu adalah doa nama-nama Allah Taala, kan. Kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Dia sebut nama Allah
sifat apa nama-nama Allah Taala yang lain, yang suci yang lain, kan? Lalu apa jadi tuan-tuan rahmati Allah Taala? Akhirnya dia mimpi jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita urut badan dia, besok paginya dia sembuh seperti sedia kala. Tuan-tuan, nanti satu hari nanti kita akan bincang doa masyhur insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Dalam Quran, siapa yang mula-mula direkodkan sebagai memulakan surat dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ini yang tadi Hajar Masyitah jawab dengan seorang lagi, Raza tu namanya tu, kan? Orangnya adalah, kan? Teruskan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam suratnya kepada Ratu Balqis, ketua kerajaan Sabah. Baik, teruskan. Macam mana kisahnya? Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Kan? Dia kata setelah membaca surat itu, berkatalah Ratu Sabah, wahai, ni bukan raja perempuan, raja perempuan dia dekat Kelantan je. Okey, dia kalau ketua negara dia tak nama sebagai raja, raja perempuan tak ada, dia namakan sebagai ratu. Dan ini istilah bahasa Melayu. Wahai ketua-ketua kami, dia tanya menteri-menteri dia, kan, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Tengok tuan-tuan, disebabkan Nabi Sulaiman AS hantar dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terus kata Sabah, dia kata ini surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat itu kata apa? Mesej dia, alla ta'lu alayya, jangan kamu meninggi diri kepada aku, kan? Wa'tuni muslimin, dan datanglah kepada aku dalam keadaan engkau beriman, engkau menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teruskan. Okay, apa kesan berkat bismillah Nabi Sulaiman alaihissalam itu? Dengan baca bismillah, apa jadi? Pertama, surat tadi menjadi mulia, dipandang mulia, kan? Kemudian yang seterusnya adalah, kan, lembut hati Ratu Balqis. Ratu Balqis ni, negara dia dekat Yaman tu, negara yang berteknologi tinggi, bertamadun ketika itu. Negaranya makmur, kuasanya besar, tapi lembut hatinya. Kan, lembut hati Balqis, dia jadi lebih adil dan bijaksana. Menteri dia bagi nasihat memang suai semua, kan. Kalau ada COVID dah time tu, kan, dia bagi nasihat yang semua bodoh-bodoh punya nasihat, yang menyusahkan rakyat. Ni semua raja-raja masa zaman Balqis. Kalau ada menteri-menteri yang sentiasa bagi nasihat bodoh kepada MKN, kan, ini semua menteri-menteri yang memang perangai dia macam Raja Balqis. Mentang-mentang dia kaya, dapat gaji banyak, dia menyusahkan rakyat saja. Ini peristiwa ni dah diajar. Tapi Raja Balqis, sebab dia baca bismillah, walaupun masa time tu dia menyembah matahari, tapi hatinya jadi lembut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebenarnya bila orang kafir yang kita kenal sebagai bukan Islam baca bismillah, jangan marah-marah dia. Kecuali memang dia main-main. Itu kita seligi lah dia. Tuan-tuan jangan tegur lah dia baik-baik. Okey. Dia jadi lebih adil dan bijaksana. Okey, teruskan. Okay. Kenapa Nabi atau Raja Nabi Daud AS menamakan anaknya sebagai Sulaiman? Kan, Nabi Daud ni pun raja. Nabi Sulaiman pun raja. Kan, bila Nabi Daud, kan, lahirkan seorang anak, dinamakan anak ni sebagai Sulaiman, yang akan mewarisi kenabiannya dan juga kerajaannya. Teruskan. Sebab Nabi Daud alaihissalam suka berdoa. Itu sebabnya nama kitabnya tu, kan, diberi kepadanya kitab Zabur. Dalam kitab Zabur yang ada doa aja. Nanti satu hari kita bincang tentang kitab Zabur. Kesan doanya, hati Nabi Daud jadi lembut sekali dan semakin merendah diri, taslim kepada Allah. Kan, tengok tadi kata Nabi Sulaiman, dia kata Balqis, dia kata hati kau hendak taslim kepada Allah. Waktu ni muslimin. Dia nak suruh sama juga dekat sini hati, jadi kita banyak berdoa hati kita akan jadi lembut. Sedangkan rakyat Nabi Daud alaihissalam adalah jin, manusia dan angin. Masya Allah, hebat tuan-tuan kuasa dia. Jin dia berkuasa, manusia pun dia berkuasa ke atasnya, angin pun dia boleh perintahkan, suka-suka dia je. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi hatinya jadi lembut sebab banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Apa kena mengena kuasa Nabi Daud AS dan penamaan Nabi Sulaiman AS? Dekat sini kita kata dia punya kaitan. Teruskan.
Kita kata makna Sulaiman, ejaan Sulaiman adalah hamba kecil yang patuh kepada Tuhannya. Kan, dia kata sebab apa? Dia tahu Nabi Sulaiman ni anak dia nanti akan mewarisi dia. Mewarisi kerajaan dia yang besar. Dan yang kedua, akan mewarisi kenabian dia. Jadi diharap anak ni nanti dia akan menjadi seorang hamba kecil yang patuh kepadanya. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dia kata itu ungkapan merendah diri supaya anaknya tetap patuh kepada Allah biarpun anaknya nanti pandai mana dan berkuasa besar mana sekalipun. Ini baru dapat gaji menteri 85,000 sebulan, 60,000 sebulan, dah sombong. Buat peraturan lepas tu langgar sendiri. Ini memang suai lah menteri-menteri macam ni. Saya cakap betul lah. Kan Nabi Muhammad SAW dia kata sesungguhnya orang yang tak ikut perintah Allah itu adalah orang yang zalim. Dan orang yang lebih zalim, dia buat peraturan, dia langgar sendiri. Na'udzubillah min zalik. Ya? Jadi jangan harapkan doa keampunan untuk orang-orang yang perangai macam ini. Engkau buat peraturan, engkau sendiri langgar. Ini memang kita berdoa pun tak guna, Tuhan tak akan terima. Sebab Nabi Muhammad SAW dia cakap, orang yang zalim, orang yang tak ikut perintah Tuhan. Dan orang yang lebih zalim, dia buat peraturan, dia sendiri langgar. Na'udzubillah min zalik. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya? Teruskan. Terkabulkah doa dan harapan Nabi Daud alaihi salam? Okay? Jawapan dia adalah ya, terkabul. Sebab apa? Kita lihat kan wa qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfu. Kan? Begitulah berkatalah pula seorang yang mempunyai ilmu kan dari kitab Allah, aku akan membawakan singgasana Raja Balqis tadi, Ratu Balqis tadi kepadamu dengan sekelip mata. Ni cakap Melayu sekelip mata lah. Kalau kita tengok ungkapan bahasa Arab ni, sebelum sempat matamu berkedip. Ini kita kata kalau terjemahkan secara langsung. Kemudian, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi. Dan ketika Nabi Sulaiman melihat kan singgahsana Ratu Balqis itu sampai kat depannya daripada Yaman sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi jangan punya jauh kan. 1000 kilometer lepas lebih kurang Tapi bila nampak benda tu, satu benda agak jaib, apa kata Nabi Sulaiman, ini adalah limpah kurnia Tuhanku. Dia tak kata dia terror, dia tak kata dia punya menteri dia tu terror. Kan? Tujuannya apa? Liyabluwani ashkuru am akfur, untuk Tuhan uji aku sama ada aku akan bersyukur atau aku akan jadi kafir. Kan? Waman syakara, siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya sebenarnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Waman kafara, tapi siapa yang ingkar, yang kafir dan ikut Tuhan, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Tuhan tu maha kaya, maha mulia, dia tak harap pun kan ketaatan dari orang yang ingkar, orang yang kafir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-tuan lihat kat sini kan, tengok Nabi Sulaiman dia berkuasa kan ke atas jin, manusia dan angin. Tapi bila dapat nikmat, dia merendah diri. Dia betul-betul menghayati namanya Sulaiman. Dia tak rasa diri dia besar. Dia rasa pematuhan dia, ketaatan dia, keislaman dia kepada Tuhan kecil je. Sebab dalam bahasa Arab kan bila Sulaiman, dia macam dikata-kata jannah. Jannah itu, kalau jannah yang kecil namanya Junainah. Dia jadi macam tu dia punya pertimbangan Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, dia merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengakui nikmat tu datangnya dari itu Tuhan, rahmatnya semata-mata. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey, kisah zikir ya Rahim. Kisah zikir yang Rahim. Apa kisah ni? Kita kata Bismillahirrahmanirrahim kan. Sekarang kita ambil yang Rahim saja. Okey, zaman Nabi Musa AS kan, ada seorang wanita jumpa dengan Nabi Musa AS. Dia kata, Nabi-Nabi, kau kan selalu cakap dengan Tuhan, kau cuba cakap kat Tuhan, tolong doa kat Tuhan, minta kat Tuhan supaya bagi aku anak. Aku ni dah lama kahwin tapi tak ada anak. Okeylah, kata Nabi Musa AS, aku akan doa. Kan? Doa. Sekali lepas tu, dah setahun orang tu datang. Dia kata, Nabi Musa, aku tak dapat anak, jadi boleh tak kau doakan? Nabi Musa pun doa. Kemudian dia dapat info dari Allah Ta'ala. Tahun pertama Tuhan kata apa? Tuhan kata dia takkan dapat anak sebab apa? Dia tu mandul. Tahun kedua, dia tanya lagi kat Nabi Musa, minta doakan lagi. Nabi Musa doa, bercakap dengan Allah Ta'ala.
Kemudian Allah Ta'ala kata lagi perkara yang sama. Musa, aku dah takdirkan bahawa dia tu mandul dan tak dapat anak. 2 tahun tuan-tuan kan, dia terus berdoa kepada Tuhan, minta Nabi Musa AS doakan dia. Tapi jawapan dari Allah Ta'ala, Tuhan kata, tak boleh sebab aku dah takdirkan dia tak dapat anak. Dia mandul. Akhir. Tapi tahun ketiga, dia datang ke Nabi Musa AS, tapi kali ini Nabi Musa terperanjat. Sebab apa? Dia datang dengan baby dia. Dengan seorang anak. Nabi Musa AS berkata, ini anak siapa pula ni? Anak saya ya Rasulullah. Anak saya. Engkau mengandung? Ya, aku mengandung. Lepas tu kau beranak? Ya, aku beranak. Oh, Nabi Musa AS bingung. Kan dia bingung. Kemudian dia pun tanya kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku bingung. 2 tahun. Kan, wanita itu datang kepadaku minta doa kepadamu dan jawapan daripadamu adalah takdirnya adalah dia itu seorang yang akhirah, seorang yang mandul dan dia takkan dapat anak. Sekarang ni dia dapat anak ni. Ya Allah, aku tak tahu ni mana yang betul. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa AS. Dia kata, wahai Musa, dia kata, apa yang kau dengar itu betul. Kan, tapi ini seorang wanita yang tak henti-henti panggil nama aku, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Dia menderita nakkan anak, tak dapat anak. Tapi hatinya tetap kata mengharapkan sifat yang ada pada aku, iaitu sifat Rahim, sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi atas ungkapan dia, kepercayaannya berterusan bahawa aku ini yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi aku pun ubah takdirnya daripada seorang yang mandul kepada seorang yang boleh melahirkan anak. Lalu dia pun mengandung dan melahirkan anak. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oh, okey Zain. Kenapa Zain? Ya Zain, dia angkat tangan. Wawa, kalau Ya. saya nak baby, saya kena cakap Ya Rahim banyak-banyak ke? Wawa, Ya, betul. saya selalu nangis tapi saya bukan bapa. Tak apa kan, nanti apa, kalau Zain selalu sebut ya Rahim, Ya Rahim, sebut dengan rasa percaya, menangis kat Tuhan kan, insya-Allah Tuhan akan bagi Zain baby yang Zain nanti-nantikan itu. Tengok kan dia dah tunggu lama. Tapi Tuhan kata sifat pengasih aku ni mengatasi takdir yang telah aku buat. Sebab Tuhan kata kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Tuhan akan mencipta sesuatu. Itu sebabnya ayat kulla yaumin huwa fi sya'in, tiap hari Tuhan akan mencipta sesuatu, Tuhan letakkan ini dalam surah Ar-Rahman. Jadi Tuhan anytime Tuhan boleh ubah takdirnya. Dengan apa caranya? Dengan kita merayu, berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya dan mengakui sifatnya iaitu Rahim. Kita pun sebutlah Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Maka kalau benda yang kita minta tu baik untuk kita, Allah Ta'ala akan ubah takdir kita dan memberi kepada kita apa yang kita hajatkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai situ je kan? Okay? Jadi tuan-puan, mudah-mudahan kan apa yang kita bincangkan sebentar tadi itu akan memberi rahmatnya yang banyak-banyak kepada kita, kan? Akan memberikan kepada kita kelapangan hati, kan? Hati yang lembut, hati yang terang benderang, hati yang menerima hidayah Allah Ta'ala dengan rasa gembira, dengan jiwa yang tenang. Sehingga menyebabkan Allah Ta'ala selalu ampunkan kita, rahmati kita, berkati kita dan pelihara kita dari segala bala bencana. Dan yang paling kita takut sekali, yang kita takut sangat-sangat, lalu kita minta kepada Allah, peliharilah kita dari kesesatan, dari kemurkaannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi tuan-puan dan anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala, terima kasih kerana sudi bersama-sama kita semua memeriahkan majlis zikir kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberi kepada kita dan menambah lagi ketakwaan kita kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dengan berkat malam Jumaat ini, dengan berkat ratib al-atas, doa-doa, zikir-zikir, selawat yang kita bacakan pada malam ini, mudah-mudahan hati kita bertambah keimanan, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jika tuan-tuan ada tanya, kita tanya selepas kita tutup majlis ni. Okay. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya Karim ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Okey, kalau ada soalan, siapa yang nak beredar boleh beredar. Kalau ada soalan boleh kita sama-sama bincangkan ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Usuk dah sihat aja? Alhamdulillah dah seminggu ni dah alhamdulillah lebih baik. Keadaan dah lebih baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa Ustaz Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, ya, baik. Ya. Assalamualaikum. Haji Zaid ada join sekali ya? Okey, ajak. Dia pergi toilet sekejap ya. Tadi dah join sekali tadi. Alhamdulillah. Saya nampak. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama Alim. Alim ni hebat Alim. Alim setiap kali datang anak-anak sekali ya. Memang. Hebat Alim. Satu family. Alim kena banyak-banyak bersyukur sebab bukan senang anak-anak nak join semua. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita bersyukur sangat dah ni. Bersyukur dapat anak yang baik kan yang nak join Alim. Banyak orang yang anak masya-Allah, anak ada PhD apa dalam agama, ada yang anak hafiz. Tapi diorang kata masya-Allah, anak diorang punyalah degil ya. Bila bapa ajak, mak ajak tak nak ikut kan. Yalah, insya-Allah. Doa Ustaz. Terima kasih doa dari Ustaz. Ya, doakan kami sekali ya. Insya-Allah, tabarakallah insya-Allah. Okey, insya-Allah amin ya rabbal alamin. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cikgu sama-sama cikgu Lala sama-sama Lala. Raza Rashid, okey sama-sama doakan kami semua Ustazah Najihah, okey sama-sama. Ami Zahrah, okey tak apa lambat pun tak apa kan. Sama-sama. Ahmad Zakwan, okey amin ya rabbal alamin, jazakumullahu khairan afwan ya. Okey. Muhammadi Iman, okey. Sama-sama Hajawan Izlin, okey. Hajawan Izlin sibuk-sibuk pun join juga mudah-mudahan Haja Izlin Tuhan tambah lagi keberkatan pada kekayaan yang ada pada Haja Izlin dan Tuhan tambah lagi rezeki yang Tuhan berkati dan yang mencukupkan dan membahagiakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Haja Haslina sama-sama, okey. Okey amin ya rabbal alamin. Haja Hayati Yusof, okey amin ya rabbal alamin. Terima kasih kan afwan. Okey, Iman lagi Ustaz Iman ni. Okey, Haja Izlin, okey amin, okey Alim, okey sama. Terima kasih Syakira dia kata. Okey. Okey. Abang Pakcik Alim kata terima kasih kat Syakira. Okey, Sabrina sama-sama Sabrina doakan kami ya Sabrina. Okey. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Okey, Siti Nadira belum apa-apa dah tinggal baru saya nak cakap terima kasih ya. Okey, Abang Raden, macam mana cucu saya? Sihat tak dia? Dia sihat ke tidak? Abang Raden Muhammad. Ali sihat ke tidak? Abang Raden dia tak dengar agaknya tak apa. Mungkin Raden Abdillah Pak bagi tahu berita macam mana keadaan Raden Ali Zainal Abidin. Pun dia tak dengar agaknya. Okey tak apa. Insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atuk dia Raden Saleh. Raden Saleh dari Singapura juga. Boleh saya tahu apa khabar cucu Ali Zainal Abidin? Nenek saudara dia pula. Siapa nenek saudara? Ana Syed. Okey, Ana Syed. Okey, Berman Kompoina. Ni kompoi. Kompoi. Berman Kompoina. Ana pun tak orang malu-malu lah. Alhamdulillah kompoinya baik. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Raden Kami lama tak tengok muka muka Raden Ali Zainal Abidin kan mesti dia makin happy Alhamdulillah sihat. Insya-Allah doakan. Mudah-mudahan semua sihat di Singapura insya-Allah. Begitu juga di Kuala Lumpur dan umat Islam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Haji Raden ni sepatutnya dia yang pimpin kita kan sebab dia dapat dia dapat ijazah direct daripada Habib Hassan Habib Hassan daripada Habib Muhammad.
dan seterusnya sampai kepada keturunan Al-Atas saya dapat juga daripada Habib, tapi dalam masa yang sama saya dapat daripada Profesor Syed Nakib Al-Atas dan juga beberapa Habib-Habib yang lain pokok pangkal je tak apa, siapa-siapa pun kita yang buat ni nak berzikir, nak mendapatkan ketakwaan Allahumma salli ala Muhammad Mudah-mudahan semua mendapat barakah insya-Allah. Insya-Allah. Berkat ni tuan-tuan, kau tanya kat saya kan dia punya power tu kat mana bila kita ingat nak mendoakan orang-orang soleh yang telah banyak berjasa kepada kita. Ingat itu saya tak nak cakap nanti tuan-tuan kata saya lebih-lebih pula menjanjikan sesuatu tapi kau tanya kat saya kan, ingatan itulah yang sering mendatangkan keberkatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Okey, ada apa lagi nak bincang? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, sama-sama Hajah Siti Hawa. Okey, Salman ada tak hari ni? Hajah Siti Hawa, Salman ada tak? Oh, dah meeting. Okey, tak apa. Okey, ada apa nanti akan datang nanti minta Raden Muhammad tolong tunjuk pula muka muka Ali tengok, kita nak tengok muka Raden Ali Zainal Abidin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, ada apa lagi nak kongsi? Ya, saya nak kongsi sikit. Ya, silakan. Haji. Daripada Web Hasan lah. Daripada Web Hasan. Dia kata kalau habis solat Pak Habib baca ratib, setiap hari kita baca Ya Latif Alam Yazal, lepas baca ratib kita baca itu 9 kali. Kerana ini peristiwa Habib Hasan ketika dia pergi Hadraul Maut dengan Habib Muhammad, sedang nak ziarah satu makam wali min awliya yang khalnya. Sekali ada satu orang tu daripada atas bukit berlari suruh baca Ya Latif Alam Yazal. Lalu Habib Muhammad cakap, Hasan nampak tak? Katanya Habib Hasan, saya nampak. Jadi dah habis dah balik, dia tanya Habib Hasan kata nampak, tahu tak tu siapa? Dia kata tak tahu. Lalu Habib Muhammad kata itulah Khidir alaihissalam. Jadi dia suruh baca kita lepas ini baca 9 kali buat amalan lepas solat, baca itu 9 kali Ya Latif Alam Yazal. Baca tu Haji, baca tu kan ketika kita beratib ataupun selepas solat? Selepas ratib. Kita boleh baca 9 kali. Maknanya semasa ratib boleh kita baca 9 kali Tak, selepas itu buat amalan sendiri 9 kali. Okey. Amal tambahan lah 9 kali. Itu Okay. yang saya dapat ijazah lah, kita dapat dikasih tahu. Ini Habib Muhammad kasih tahu suruh 9 kali lah kata ketika itu secara Nabi Khidir alaihissalam tadi suruh membaca ini 9 kali. Jadi jadi kita bawa 9 kali. Ya, betul. Itu saja nak kongsi, insya-Allah lain kali boleh kongsi lagi insya-Allah. Boleh. Okey, insya-Allah mulai minggu depan kita lepas ratib saja kita akan sama-sama berzikir dengan memanggil Allah Ya Latif Alam Yazal. Wahai Tuhan yang maha lembut, yang tak henti-henti kelembutannya. Ultuf bina fima nazal. Berlembutlah kepada kami atas semua nikmat-nikmat yang telah Engkau turunkan kepada kami. Innaka latiful lam tazal. Sesungguhnya Engkau ini kebaikan kelembutan Kau ni takkan berhenti, kan? Ultuf bina ya Latif innaka latiful lam yazal ultuf bina wal muslimin. Berlembutlah kepada kami dan juga kepada semua muslimin. Ini zikir ni kalau tanya kat saya kan memang menyentuh hati. Allah Ta'ala itu maha lembut dan kita minta dia terus lembut dengan kita dan lembut dengan semua muslimin dan muslimat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau tanya kat saya, yang saya faham daripada apa yang Habib Muhammad bagi tahu kepada Habib Hasan itu, Nabi Khidir alaihissalam nak bagi tahu kepada kita, amalkanlah 9 kali setiap kali selepas kita menunaikan solat fardu, kan? Jadi lepas ni insya-Allah lepas solat fardu kan, tuan-tuan memang elok sangat kan kalau kita panggil Allah Ta'ala, doa kepada Allah dengan Ya Latifal Lam Yazal ultuf bina fima nazal innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin. Okey, di antara fadilatnya yang boleh saya cakap kan berdasarkan kepada pengalaman kawan-kawan saya dan saya, dia kata orang yang kejam pun kadang-kadang berlembut dengan kita. Kadang-kadang lah, orang yang baik memang lembut dengan kita lah, bertambah-tambah lembut. Tapi orang yang kejam yang kita dapat expect kebaikan dia pun tiba-tiba boleh baik dengan kita kan. Kita pun nak takut kan. Sebab apa? Macam ada udang sebalik batu. Tapi tak ada. Diorang ni kadang-kadang dia macam
kalah apa macam malu Allah lah ya. Itu di antara keberkatan tuan-tuan, kalau ada orang yang suka marah kita kan, kita banyak doa kat Tuhan dengan ya latif lam yazal Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Lepas ni bolehlah praktis baca depan mamang. Boleh ni depan Iman pun boleh kan. Iman dia nak check ke kedai kita kan, sebabkan konon-kononnya ada laporan kata apa melanggar peraturan Kementerian Pengguna. Bila Iman datang, sebagai terima kasih kita bacakan ya latif lam yazal. Nanti dia tak jadi datang, dia tak jadi nak periksa saja memang tuan-tuan tugas kena buatlah. Okey, janganlah suruh lembut benda yang tak betul. Ustaz dah garang, pasal ustaz tu nak pastikan kita dapat ilmu, jangan kita doakan Tuhan supaya ustaz tu berlembut, nanti tak sampai pula ilmu nanti ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Insyirah. Okey. Insyirah. Assalamualaikum Kak Insyirah. Tadi Mama ada jawab soalan kenapa kita panggil Nabi Nuh sebagai Nuh. Nabi Nuh, nama sebenarnya dia apa? Alamak, Mamang lupa. Nanti Mamang bagi tahu nanti saya bagi tahu. Yalah, Sakan agaknya lah. Nanti Mamang bagi tahu nama dia yang betul memang nama dia Sakan macam macam itulah bunyi dia jadi tapi Allah Taala kekalkan panggilannya dengan Nuh supaya kita ini insaf orang yang hidup lama macam Nabi Nuh AS dikatakan sampai 1200, 1500 tahun kan, orang yang macam itu pun kan selalu menangis kepada Allah Ta'ala walaupun dia tak pernah buat dosa kan. Ini kan pula kita kan, selalulah menangis kan, berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey ya, Hajar Izlin tak apa, terima kasih sama-sama. Okey, Puan Nadra. Dulu saya nak makan kuah celok. Lepas tu? Lift dulu. Okey, nak keluar dulu sebab nak makan kuah celok. Okey, nanti minta Umi masakkan untuk awak Okey. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puan Nadra dah keluar Ada Puan Nadra. Okey, dah boleh bertugas macam biasa? Dah mula bertugas macam biasa? Dah boleh bertugas tapi lambat. Tapi apa? Ingatan tu lambat. Dia kena lambat baca, lepas tu nanti baru faham. Oh, okey. Okey, tak apa. Maknanya dah boleh bertugas, dah cantik lah tu. Satu nikmat akan bagi, nanti Tuhan tambah lagi insya-Allah. Dalam jemaah ni kita doa agar bertambah-tambah lagi nikmat. Sekarang dah boleh kerja, nanti bertambah lagi ingatan. Supaya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Okey, Raden Saleh, zikir ya latif lam yazal dibaca selepas ratib dan solat sebanyak 9 kali okey, betul macam maknanya samalah macam tak apalah saya sebut sikit kan, macam mimpi yang saya dapat lah sama alhamdulillah kita baca nanti lepas ratib minggu depan ataupun ratib yang tuan-tuan baca sendiri kat rumah dan juga selepas setiap kali lepas solat insya-Allah solat fardu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, ada lagi? Ada? Okey, dah 9.34 Okey, mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah Taala berkati kita semua kan, Allah Taala berkati majlis zikir kita dan mudah-mudahan kita terus dipelihara Allah Taala, dijadikan terus beriman dan bertakwa kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.